Assalamualaikum semua, apa khabar korang semua? Kerul harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga tercinta dalam musim-musim COVID ni. Jadi video hari ni adalah berkenaan dengan seorang lelaki yang claim diri dia trap, ataupun dalam bahasa Melayu kita boleh cakap dia tersangkut dekat tahun 2027 guys. Sekarang ni kita berada pada tahun 2021 and he says that right now dia berada pada tahun 2027. It's look like insane guys. Sangat-sangat mengarut bila kita dengar yang dia claim bahawa dia sekarang ni dekat tahun 2027. Siapa dia ni? Kenapa dia nak cakap yang dia trap in 2027 guys? Okay guys, first nama dia adalah Javier, or anything apa yang korang nak sebutlah ikut suka hati korang lah nak pronounce dia macam mana pun. But for me, Javier lagi senang nak sebut, so I will call him Javier. So guys, Javier ni dia ada beberapa social media punya account. Dia ada TikTok, dia ada Instagram, yang dimana account ni diletakkan atas nama Unicoso Sobreviviente, yang bermaksud lone survivor ataupun the only survivor, ataupun dalam bahasa Melayu kita hanya yang terselamat. Kenapa dia letak nama macam tu? Sebabnya dia claim yang di mana dia hidup sorang-sorang pada tahun 2027 guys. Persoalannya dekat sini, macam mana dia boleh sampai ke tahun 2027 padahal sekarang ni kita berada pada tahun 2021. Okay guys, mula-mula dia cakap dia terbangun dekat sebuah hospital, yang di mana masa dia bangun tu dia langsung tak ingat siapa diri dia, dia tak ingat apa yang jadi dekat diri dia, dia tak tahu macam mana dia boleh masuk dekat dalam hospital tu. And bila dia bangun, dia sangat-sangat terkejut sebab tak ada orang langsung dekat area sekeliling dia. Dia panggil nurse, dia panggil doktor, dia jerit, still tak ada orang yang sambut jeritan dia tu guys. Jadi dia pun bangun daripada katil hospital tu and cuba mencari orang dekat dalam hospital, but finally dia found nothing. Memang tak ada orang langsung dekat dalam hospital tu guys. So dia buat keputusan untuk keluar daripada hospital, and benda tu lagi membuatkan diri dia lagi terkejut sebab dekat jalan raya tak ada kereta, tak ada orang, kosong, tak ada orang cycling, tak ada orang jalan-jalan, kucing, anjing and even burung pun tak ada guys. Dia tersangat confused, dia pelik, why this happen to me, where am I right now? Jadi guys, tadi kan masa dia bangun dia tak ingat siapa diri dia kan. Hari makin hari dia punya ingatan kembali semula, and dia ingat bahawa sebelum ni dia berada pada tahun 2021, pada tahun kita sekarang ni. Macam mana dia boleh yakin yang dia sebelum ni memang berasal daripada tahun 2021? Okey, macam gini guys. Dia bagi tahu bila dia tengok handphone dia, bila dia tengok laptop dia, dekat device kepunyaan dia tu semuanya menunjukkan 2021. Tapi bila dia tengok dekat barang-barang elektronik yang lain yang bukan kepunyaan dia, semuanya menunjukkan tahun 2027 guys. Apa yang dah jadi sekarang ni guys? Dia ni dekat mana sebenarnya? Adakah dia memang betul-betul terperangkap dekat tahun 2027, ataupun dia sengaja buat macam ni untuk mendapatkan followers yang ramai? Bila kita tengok dia punya statement ni, nampak yang dia ni macam cuba untuk menipu kita semua. Tapi bila kita tengok video-video dekat TikTok dia, lagi banyak korang tengok video-video dia, lagi seram guys jadinya. Sebab semua video-video tu menunjukkan bukti yang sangat kukuh, yang di mana memang tak ada orang langsung ke mana saja dia pergi. Okey, cuba korang fikir, dia punya cerita ni dah lebih kurang macam movie-movie yang lone survivor punya movie apa guys? Jap, I Am Legend guys. Korang fikir kalau movie blockbuster macam I Am Legend tu, dia nak buat scene-scene yang tak ada orang, dia menggunakan green screen, dia menggunakan CGI untuk merealistikkan semua scene-scene dalam movie tu. So apa yang Carol cuba sampaikan dekat sini adalah bila diorang gunakan teknologi green screen and diorang gunakan teknologi CGI tu, diorang memerlukan kos yang sangat-sangat tinggi, berjuta-juta ringgit diperlukan untuk produce scene-scene yang macam tu guys. Tapi dia record semua tempat-tempat yang dia pergi tu dengan hanya menggunakan dia punya handphone sahaja guys. Padahal I Am Legend tu diorang menggunakan camera and production yang sangat besar untuk buat semua tu. And then Carol adalah scroll dekat dia punya ruangan komen, video-video dia tu ada yang mengatakan dia ni sebenarnya record video pada waktu pagi je. Sebab tu lah tak ada orang yang kita boleh nampak langsung dekat dalam video-video dia. Okay, apa yang orang tu cakap masuk akal, make sense guys. Kita boleh fikir, betul juga dia cakap ni. Si Javier ni memang boleh je buat macam tu guys. Lagi-lagi sekarang ni musim COVID kan, orang pun tak ramai sangat keluar rumah sebab kena lockdown. Tak ramai orang yang pergi kerja pada waktu pagi. So that's mean pagi-pagi akan jadi lengang, tak ada orang, and dia boleh shoot untuk post dekat dia punya TikTok. Tapi bila dia baca komen tu and dia cuba untuk buktikan
yang di mana dia pergi ke satu tempat yang popular dekat bandar tu, and dia siap tunjukkan pada masa dia record tu, and benda yang lagi mengejutkan, public clock jam awam tu menunjukkan pukul 5.46 petang guys. And for your information, tak ada orang langsung dekat situ, tak ada satu manusia pun dekat situ. Biasanya kalau pukul 5.46 petang kan, korang tahu sendiri guys, even time PKP pun mesti akan ada orang satu dua ataupun kereta lalu lalang dekat situ guys. Dia macam peak hours orang balik kerja, mesti akan ada orang punya, tapi tak ada orang. Pening. Benda ni jadi lebih pelik apabila ada orang yang request dekat ruangan komen suruh dia pergi ke beberapa tempat. Benda tu sebagai dia punya untuk membuktikan lagi yang dia ni memang betul-betul berada dekat dalam dunia yang tak ada orang langsung guys. And guys, dia memang betul-betul pergi ke tempat yang orang-orang tu suruh. Benda jadi lebih creepy bila dia pergi sana memang tak ada orang langsung dekat situ. Tempat-tempat yang orang suruh dia pergi tu bukan tempat yang biasa-biasa tau. Tempat yang biasanya akan ada orang ramai. And ada juga tempat yang tak boleh masuk dengan sesuka hati sebab ada bodyguard dekat dalam tempat tu. Tapi dia boleh masuk ke situ and tak ada orang langsung tanpa halangan. That's it. Okay guys, bukan setakat tu je guys. Dia ada pergi ke gereja, dia ada pergi ke hospital, dia ada pergi ke museum, dia ada pergi ke stadium bola sepak Valencia. Tempat-tempat yang dia pergi ni biasanya akan ada ramai orang, but I repeat, tak ada orang langsung dekat situ guys. Ada orang suruh dia pergi ke airport and dia pergi ke sana. Flight time memang ada dekat board. Kita sebagai penonton, kita boleh nampak ada flight time guys. Semua area airport tu kosong, tapi flight time ada. Real time punya flight time. Tapi mana pergi semua orang guys? Adakah dia ni memang tersekat dekat dunia paralel? Adakah dunia paralel tu memang wujud? Okay, sabar dulu, korang kena tengok video ni sampai habis. Kero akan jelaskan kejap lagi. And then ada orang cabar dia. Orang tu akan bagi dia 500k US dollar kalau dia pergi ke toilet airport tu. Guys, dia pergi sana babe. Dia pergi sana memang tak ada orang langsung dekat dalam toilet tu. Next, ada orang suruh dia pergi ke satu busy road ni guys. Jalan ni memang always akan ada kereta lalu lalang pada waktu siang, tapi jalan tu kosong. Kereta semua park dekat tepi jalan je, tapi tak ada langsung kereta yang lalu dekat jalan tu. Kalau korang ada nampak burung terbang dekat langit, tolong komen dekat bawah guys. Sebab Khairul memang tak nampak burung langsung dekat semua video-video dia guys. Next, ada orang ni suruh dia pergi ke Mercedes-Benz punya showroom, and dia pergi dekat sana. Dekat dalam showroom tu kosong, tak ada orang. Dia siap geledah untuk cari kunci guys. And lepas dia dapat kunci, dia pergi bawa dari kereta tu. Dia pergi bawa balik kereta dia tu. Tak ada siapa yang kejar dia guys. Pelik. Okay guys, dalam video ni dia macam nak buktikan lagi lah. Dia nak tengok, dia nak buat investigation. Dia ada provide satu kitchen and dia plan untuk tinggalkan dekat satu tempat yang dia dah set dia punya latitude, dia punya longitude tempat tu guys. Dia bukan tinggalkan macam tu je. Dia siap sorokkan tau untuk tengoklah ada tak orang yang akan jumpa kitchen tu. And followers dia pun pergilah dekat tempat tu, and diorang semua jumpa kitchen tu semua guys. Yang lagi peliknya, orang yang jumpa kitchen tu record tau time diorang pergi ambil kitchen tu, and dia siap record dia punya sekeliling dia guys. So kita boleh nampak lah orang ramai jalan kaki, naik basikal apa semua. Tapi masa Javier ni pergi letak kitchen tu, tak ada seorang pun dekat situ guys. Kosong. Macam jalan berhantu guys. So maknanya dekat sini, kalau ada orang jumpa kitchen tu, teori yang dia tersekat dekat dunia paralel semakin kukuh guys. Tapi dalam 60 to 70% je untuk masa ni dia punya kekukuhan bukti dia tu. And then ada orang suruh dia pergi balik ke hospital yang first kali dia terbangun tu kan. And orang tu suruh dia cari dokumen pasal diri dia. Mungkin benda tu dapat membantu dia keluar daripada dunia yang dia ada sekarang ni kan. And dia pun pergilah dekat sana. Dia masuk dekat tempat yang tiba-tiba dia terbangun. And bila dia masuk dekat tempat yang dia tiba-tiba terbangun, dekat bilik yang dibangun tu, and tak ada orang. Dia masuk dekat area semua ruangan hospital tu memang tak ada orang guys. Dia pun cubalah geledah-geledah dokumen-dokumen yang ada dekat dalam hospital tu, and dia jumpa dia punya documentation pasal diri dia guys. Dekat dalam dokumen tu menunjukkan dia ni berada dekat salah sebuah hospital di Valencia. Ada nama dia dekat dalam tu guys. Ada tarikh menunjukkan 10 hari bulan 2 2021 guys. Dia dimasukkan ke hospital melalui ambulans yang bawa dia masuk ke hospital guys. Itu apa yang dituliskan dekat dalam dokumen tu. Okay, yang ini agak scary sikit guys. Dia pergi masuk zoo tau. Korang fikir kalau zoo, even time lockdown pun sepatutnya ada jugalah binatang dekat dalam tu. Yang lockdown sekarang ni bukannya binatang guys. Yang lockdown sekarang ni hanya manusia. Tapi bila dia masuk dekat dalam zoo, dia siap
masuk kandang-kandang haiwan tu and tak ada satu manusia, tak ada pun satu binatang yang ada dekat dalam kandang tu. At least pun lah ada seekor harimau ke, ada seekor kambing ke, ada monkeys ke, tapi tak ada. And dari awal lagi kalau korang perasan, memang kita tak nampak seekor burung pun terbang dekat dalam video dia. Video dia ni terlampau realistik untuk kita katakan yang dia ni buat some sort of a virtual reality. Korang tahu kan game yang kita pakai VR dekat mata tu, benda tu, kalau main game pakai tu pun kita still boleh bezakan reality dengan game. Tapi dalam video-video dia ni semuanya nampak real sangat-sangat. Dia siap tanya Alexa lagi tau. And korang tengok, ¿Qué fecha es hoy? Es domingo, 21 de marzo de 2027. Alexa pun cakap 21 hari bulan Mac 2027, hari Ahad guys. Okay, kita cuba tengok kalender. Betul, dekat kalender tunjuk macam gitu guys. Apa yang Alexa cakap tu begitu guys. Maybe dia sistem, kita pun boleh set kat dalam sistem tu. Itu kita boleh nak percaya tu kurang sikit lah benda tu, sebab kita pun boleh set. Paling tak boleh belah, dia ada pergi ke balai bomba, tempat restricted tu. Kalau korang boleh tengok, bomba punya truck ada. Lepas tu dia siap masuk dekat dalam balai bomba tu. Memang nampak baju-baju bomba semuanya ada. Semuanya kemas sekali guys. Kalau korang perasan, semua tempat yang dia pergi ni semuanya tersusun dengan rapi guys. Siap, orang kata tu bila dia masuk tu siap berlampu lagi. Lampu dia tu switch on. Kalau kita fikir dengan logik, in case kalau dia ni memang the only yang hidup dekat 2027, habis tu siapa yang kemas semua tempat-tempat yang dia pergi tu? Sampah tak ada, kedudukan semua barang tersusun. Kalau tempat yang ditinggalkan sepatutnya, korang fikir macam mana? Bersepah guys. Bersepah kan? Tapi korang tengok, semuanya organize dengan baik. Cuma ada satu ke dua video yang di mana dia pergi ke dalam restoran tu and nampak bersepah sikit dekat dalam restoran, dekat atas meja tu. Ada tangga lah, meja bersepah, makanan semua terabuk. Itu je. And then ada orang suggest dekat dia, cuba kau pergi dekat balai polis. Manalah tahu ada polis ke dekat situ yang kau boleh minta tolong kan? So dia pun pergilah ke balai polis guys. Kalau kita tengok dekat dalam tu tak ada orang guys. Dekat dalam balai tu tak ada orang tau. Dia pun cubalah untuk masuk tapi tak berjaya sebab terkunci daripada dalam yang balai polis tu. Kereta-kereta polis tu pun dia punya siren dia menyala guys. Kalau siren polis menyala menunjukkan yang kereta tu macam baru nak gerak pergi kerja penjenayah ke, pergi ke tempat aksiden ke, tapi benda tu menyala and dia stay dekat situ. Kenapa Apa yang dia cuba sampaikan sebenarnya ni? And ada orang request dia pergi ke supermarket and tengok expiry date setiap barang dekat dalam supermarket tu. So kebanyakan barang-barang dekat dalam supermarket tu menunjukkan ianya akan expire pada tahun 2022 guys. Korang tengok ni, dia ada masuk sekolah. Kalau macam dekat Malaysia masa lockdown, semua orang tak sekolah kan, semuanya buat kelas online sahaja kan. Tapi diorang dekat sana sekolah macam biasa guys. And bila mana kalau dekat sana tu sekolah macam biasa, should be ada budak dekat dalam sekolah tu yang tengah duduk belajar. But dia pusing satu sekolah and dia tak jumpa apa-apa pun. Lepas tu dia siap masuk stadium Valencia lagi tau. Dia masuk tempat tu macam bapak dia punya stadium. Dia pergi ke sana, dia pergi ke sini, ikut suka hati dia. Dia siap masuk bilik persalinan tau. Mat, takkanlah tak ada orang langsung yang jaga stadium tu. Yang paling aku tak boleh belah, dia siap naik atas padang tu babe. Aduh, Stadium Valencia tu Mat. And sampai sekarang dia ada lagi buat video dia. Kalau korang nak pergi tengok, korang pergilah dekat Unicoso Viviente guys. Okay, apa pendapat korang? Adakah dia ni betul-betul terperangkap dekat dalam dunia parallel, ataupun dia sengaja buat semua ni untuk publicity, untuk famous, untuk naikkan followers social media dia tu? Ada beberapa conclusion yang Kero boleh buat lah. First, korang cuba fikir yang dia ni memang betul-betul terperangkap dekat dalam dunia parallel and dia pergi ke sebuah restoran tau. Dia masuk, dia buka pintu, dia angkat sudu. And dalam dunia parallel dia tu tak ada orang. Tapi bila dekat dalam dunia nyata sekarang ni, pada waktu yang sama and dekat tempat yang sama, dekat restoran yang sama tu, orang dekat dalam restoran yang Javier pergi tu nampak pintu terbuka dengan sendirinya, nampak sudu terangkat dengan sendirinya. So benda tu macam hantu, benda tu seram. Padahal Javier yang angkat semua tu. Cuba korang boleh fikir tak? Cuma yang si Javier ni tak nampak semua orang sebab dia terperangkap dekat dalam dunia parallel. Tu macam maybe. And yang kedua pula, kalau betul-betul dia ni memang terperangkap dekat dalam dunia parallel, and dia kena buktikan lah. Dia kena buat live and sambil dia pergi ke tempat-tempat yang orang request dalam live dia tu. Senang je, kita suruh dia buat live masa hari perlawanan tim bola sepak Valencia berlangsung, and kita suruh dia masuk dekat tengah-tengah padang. Kalau dia live and dia pergi ke stadium tu time match day, time hari perlawanan tu, and tak ada orang dekat situ, dia memang betul-betul dekat dalam dunia parallel. Tapi nampaknya dia ni macam takut nak buat live. Sebab ada je beberapa orang yang suruh. Ada je ramai orang yang suruh dia buat live, tapi dia tak nak. Selagi dia tak live,
And buat apa yang Carol cakapkan tadi tu, Carol takkan percaya dekat dia. Nampak noh kau ni membohong. Dia mesti ada tools-tools yang dia boleh gunakan untuk yang dia boleh apply untuk buat semua tu. Cuma kita belum dapat tahu lagi macam mana cara dia buat semua tu. Bila dah dapat find out, habislah kau. So korang macam mana? Carol sarankan jangan percaya sangat dekat dia ni selagi dia tak buat live and pergi ke tempat yang Carol cakapkan tadi tu. Benda tu je yang paling senang untuk dia buktikan yang dia ni memang dekat dalam dunia parallel. Susah betul nak sebut daripada awal tadi. Parallel. So until next time, see you soon. Assalamualaikum.